Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya nak membawakan tajuk tentang BBT, iaitu Body Basal Temperature ataupun suhu badan asas. Dia merupakan salah satu kaedah untuk mengesan waktu subur wanita bagi yang mencuba untuk hamil. Okey, apa itu suhu badan asas? Ialah suhu badan yang kita ambil selepas bangun, sebaik saja bangun daripada tidur tanpa pergerakan. Maksudnya kita capai alat untuk cek suhu kita, kemudian terus ambil suhu tu tanpa kita bergerak. Bila once dah bergerak, suhu dah tak valid lah, dah tak sah lah untuk diguna pakai. Okey, apa alat yang diperlukan ialah kita perlukan termometer, termometer digital yang ada bunyi. Bila dia dah set dia punya suhu tu, dah sampai suhu yang betul, and then dia akan bunyi beep. Okey, termometer tu kena ada yang mempunyai 2 titik perpuluhan seeloknya. Ada yang 1 titik perpuluhan pun boleh. Anda boleh dapatkan termometer di farmasi ataupun di kedai online. Contohnya Shopee dan Lazada. Okey, jangan pergi tanya di farmasi ada jual BBT tak. BBT tak ada dijual. Sebenarnya kita perlukan termometer. Sebab sebelum ini ramai dietitian mencari BBT di farmasi. So sebenarnya perlu cari termometer. Dan perlukan alat lagi satu, alarm clock. Alarm clock tu untuk kita gerak bangun tidur. Macam biasa ada ramai yang gunakan telefon untuk set alarm clock. Okey, pada macam bagi yang Muslim akan bangun pada waktu subuh. So bila waktu subuh, termometer tu sebenarnya daripada malam kita perlu letakkan di bawah bantal ataupun di tempat yang senang kita capai supaya kita tak bergerak banyak. Macam saya sendiri, saya biasanya akan letak bawah bantal, so akan capai termometer bawah bantal, terus masukkan dalam mulut di bawah lidah. Kalau sebelah kiri sahaja kita gunakan sebelah kiri sahaja sampai bila-bila, atau sebelah kanan. Kena masuk termometer di bawah lidah sebelah kiri atau kanan, dan satu tempat tu saja sepanjang kita buat mengambil suhu badan. Jangan ubah-ubah sebab setiap bahagian dia punya suhu berbeza sebenarnya. Okey, selepas itu anda perlukan application Fertility Friend. Anda boleh download dia, install dia dalam Play Store ataupun Google Store. Masukkan ke dalam telefon anda, Fertility Friend. So dalam sini dia akan ada satu kalender. So kita klik pada tarikh yang kita ambil suhu pada hari itu, dan kita masukkan suhu tu kan dalam apps tu. So kita save. So setiap hari kita kena monitor kita punya suhu. Bukan saja suhu, kita akan kena monitor juga kita punya cervical mucus, sama ada egg white, watery, sticky, creamy. Anda boleh recordkan dalam tu, dan juga intercourse masa bila pun you all boleh masukkan maklumat data dalam tu. So Fertility Friend ni, dia punya cara nak tengok dia sebenarnya dia automatik akan keluar cover line. Dia panggil cover line, CL, cover line warna merah. So dia akan bentuk macam ni. Dia sebenarnya kita akan melihat carta dalam satu bentuk carta. Carta tu kalau kita ada ovulasi, setiap hari kita kena tamping pada untuk cycle pertama biasanya susah sikit lah kita nak faham. Biasanya masuk cycle kedua atau ketiga kita ambil suhu badan tu, and then kita boleh nampak kita punya carta. Carta di dalam Fertility Friend ni, dia akan automatik akan hasilkan satu carta khas untuk kita, berbentuk macam ni. Ini cover line. So suhu tu kita akan plot sini. So cover line ni dia akan keluar automatik nanti sebenarnya. Kita akan tamping-tampingkan dia sampai satu cycle period. Habiskan daripada CD1 sampai kita period berikutnya. Kalau masa dia punya, apa yang dikesan oleh BBT ialah mengesan hormon progesteron sebenarnya. Hormon progesteron ni hormon yang berkait dengan dinding rahim. Ketika fasa haid dan fasa folikel, suhu badan kita akan rendah. Dia akan rendah je. Selepas waktu subuh, ini ovulasi. Sebenarnya cover line ni menunjukkan ovulasi, dan
dan line ini akan keluar pada 3 hari selepas ovulation. Maksudnya 3 hari peningkatan berturut-turut, fertility friend akan keluarkan line merah yang menunjukkan anda telah berlaku ovulasi. Data OPK pun anda boleh masukkan dalam ni sebenarnya. Kemudian suhu tu akan meningkat begini selepas masuk fasa selepas subuh, iaitu fasa luteal, atau yang biasa yang mana yang dah tahu iaitu fasa DPO. So suhu tu akan meningkat. Ini yang menunjukkan ovulation. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh chart. Yang ini dekat sini. Kalau kita ada data OPK, so kita akan boleh masukkan. So dekat dalam fertility friend ni akan keluar carta. Ini dipanggil biphasic pattern. Maksudnya suhu sebelum waktu subuh dan selepas waktu subuh dia tinggi, rendah dan tinggi. Dan dia ni dipanggil biphasic pattern. Kalau ada suhu jenis peningkatan berlaku macam ini adalah triphasic pattern. Maksudnya 3 anak tangga. Kedua-duanya berlaku ovulasi. Sekiranya macam ni, so macam gigi Jos, biasanya kami sebut sebagai gigi Jos. So tiada ovulasi dan cover line tu tak keluar. Maksudnya ovulasi tu tak ada. So kalau macam kita nak period, kita tak berjaya pregnant, suhu tu akan drop masa period. Dia akan drop kembali kepada fasa yang sebelum fasa haid kembali. Sebab apa? Dia kena faham dinding rahim tu. Dinding rahim nipis masa kita period sebab darah keluar kan. So dinding rahim tebal selepas waktu subuh sebab persediaan untuk penempelan sekiranya ada baby yang jadi. So dia akan menempel kat situ. So dinding rahim tu akan tebal. Kalau kita pregnant pula, suhu tu sentiasa tinggi. Dia akan tinggi je. Dia tak drop. Sebab apa? Kita tak period. So sebenarnya benda ni mudah, cumanya pada awalnya setiap orang akan mengalami kesukaran bila dia terlupa nak ambil suhu badan. Dia dah bangun-bangun hari ni kata dia ambil, esoknya dia terlupa. Dah bangun-bangun pergi toilet apa semua baru nak ambil kan. Tak apa, teruskan je. Biarkan dia lompong-lompong, tak ada, mungkin tak ada kat sini, tak ada bacaan. Mungkin sini tak ada bacaan, tak apa. Pada permulaan memang macam tu. Nanti bila dah masuk cycle kedua dan ketiga dan seterusnya, anda akan lebih konsisten sebab benda tu dah jadi rutin. Pada permulaan dia memang masalah sikit. Okay, contoh chart yang saya nak tunjuk ni macam ni. Yang ini adalah chart untuk yang cycle cycle yang ada ovulasi tapi tak berjaya pregnant. Nampak suhu tu drop di sebelah fasa luteal. Fasa haid dan fasa follicle suhu rendah, selepas waktu subuh suhu akan tinggi. Yang ini pula suhu menunjukkan satu carta yang lengkap. Dia tak ada cover line warna merah. So fertility friend ni dia akan keluar selepas cover line tu akan keluar 3 hari berturut-turut suhu tinggi. So sini macam ni contohnya. Dia tak ada cover line tu sebab tak nampak biphasic pattern. Biphasic pattern tu macam dua anak tangga ataupun triphasic pattern, tak ada. So sebab tiada cover line dan ini bermakna cycle ni memang tak ada ovulation. Yang ini pula adalah triphasic pattern. Maksudnya ada 3. 1, 2 dan 3. 3 peningkatan suhu. Kalau carta untuk yang berjaya pregnant, suhu akan maintain tinggi di atas cover line. Dan bila kita masukkan data UPT positif, fertility friend akan keluarkan line berwarna hijau. Dan dekat sini kita boleh masukkan data berkenaan dengan period, dengan kita punya cervical mucus, kita intercourse bila, dan data untuk OPK. Ini adalah OPK positif. So kat ujung ni ada tulis. So kalau kita ada ambil ubat ke apa semua pun kita boleh masukkan sini. Contohnya Clomid. So data tu semua boleh masuk dalam sini. Dan
Cover line kena diingatkan dia adalah automatic keluar apabila fertility friend mengesan 3 peningkatan suhu selama 3 hari berturut-turut. Macam ni, 1, 2, 3. So cover line tu akan keluar. So data OPK perlu dimasukkan, wajib dimasukkan, dan anda wajib buat OPK dan BBT serentak supaya keputusan anda lebih tepat. Saya harapkan video ni dapat membantu anda untuk mengesan waktu subuh anda melalui BBT. Ia bukan saja untuk mengesan waktu subuh, ia juga boleh mengesan sekiranya masalah hormon anda berlaku. Anda boleh nampak carta anda. Mungkin akibat kesan makan ubat ke, ada stres, dia ambil ubat subuh. So anda boleh nampak perubahan pada hormon anda melalui carta tu. Perlahan-lahan buat, insya-Allah nanti sampai bila anda dah mahir buat beberapa cycle, anda akan faham. Okey, semoga bermanfaat dan selamat amalkan. Okey, terima kasih.